Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Selamat berpuasa kepada semua rakan-rakan yang beragama Islam. Hari ini akhirnya Anwar Ibrahim bersuara buka cerita tentang kes Ismail Sabri Yaakob. Selepas penemuan lebih 170 juta ringgit dan juga jongkong emas serta beberapa barang kemas yang bertumpuk banyaknya yang belum lagi nilai itu. Kita tunggu-tunggu sebenarnya apa komen Anwar Ibrahim, kerana ada pelbagai spekulasi yang menular di luar berkaitan dengan kes tersebut. Yang kita tunggu-tunggu komen Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim kata, jangan mudah buat andaian kes Ismail Sabri. Sebelum kita teruskan ulasan dan pendedahan menarik pada pagi ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan ada satu bag produk yang saya kongsikan dengan Anda. Produk ini adalah produk yang sangat baik, halal dan juga wangi. Minyak wangi terbaik untuk lelaki. Anda boleh gunakannya sepanjang Ramadan ini. Harganya paling rendah sekarang kerana kami dapat promosi daripada Shopee. Tekan butang itu dan Anda boleh lihatnya. Tolong beli untuk membantu channel ini. Baiklah, sekarang kita lihat apa komen Anwar Ibrahim berkait dengan kes penemuan ratusan juta membabitkan Perdana Menteri yang ke-9 Ismail Sabri Yaakob. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengingatkan semua pihak agar tidak mudah membuat andaian terhadap siasatan yang dihadapi Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Perdana Menteri juga menasihatkan semua pihak supaya jangan membuat apa-apa spekulasi sehingga selesai siasatan. Anwar juga menegaskan siasatan perlu diserahkan sepenuhnya kepada pihak berkuasa. Anwar meminta semua pihak menunggu proses siasatan yang telus dan adil sebelum membuat sebarang kesimpulan. Anwar berkata perkara itu perlu diserahkan kepada pihak berkuasa untuk diselesaikan. Prinsipnya siasat tanpa kira mana-mana individu terkait. Saya tidak halang tindakan dan keduanya jangan menghukum sebelum selesai proses yang telus dan adil, kata Anwar Ibrahim kepada pemberita selepas menghadiri majlis berbuka puasa di Parlimen hari ini. Sebelum ini, Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azam Baki dilaporkan berkata, Ismail Sabri merupakan suspek bagi siasatan kes rasuah serta pengubahan wang haram selepas penemuan wang tunai kira-kira 170 juta ringgit di dalam sebuah safe house susulan serbuan dilakukan pihaknya. Fokus siasatan tertumpu kepada perbelanjaan dan perolehan dana bagi tujuan promosi serta publicity semasa Ismail Sabri Yaakob menerajui pentadbiran negara. Setakat ini, SPRM telah merakam percakapan 31 individu serta membekukan 13 akaun bank bernilai kira-kira 2 juta ringgit dengan kesemua akaun adalah sah dan aktif. SPRM sebelum ini telah menyita wang tunai kira-kira 170 juta ringgit dalam pelbagai mata wang antarabangsa, antaranya baht, rial, pound sterling, won, euro, Swiss franc dan yuan, serta penemuan 16 kg jongkong emas tulin dianggarkan bernilai hampir 7 juta ringgit. Sementara itu, Anwar juga, Menteri Keuangan, meluangkan masa berbuka puasa bersama hampir 1,000 orang. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Apalah nasib Ismail Sabri selepas ini? Salam sejahtera. Sekali lagi, Wan Faisal Wan Ismail ditemplak, dimalukan dan muka tak tahu malu, kata netizen. Ini apabila beliau cuba menjadi hero dalam isu KWSP. Tapi naratifnya berubah-ubah. Dulu lain, sekarang lain. Itulah yang digelar Wan Faisal. Mereka kata, Wan Faisal ini memang mukanya muka tak tahu malu kah, kata mereka. Itulah persoalan yang ditimbulkan oleh netizen. Hari ini, sekali lagi, Wan Faisal terima tamparan padu maut. Apabila
Dividen KWSP, apa kata sebelum YB macang komen, buat kajian dulu, kata seorang pengamal undang-undang di Malaysia. Kali ini, Wan Faisal kena templak sendiri. Sebelum kita teruskan, izinkan saya untuk berkongsi dengan anda. Produk minyak wangi, paling laris sekarang di Shopee. Kami dapat harga dengan lebih murah. Tekan butang produk yang ada di dalam video ini. Setelah anda tekan, anda boleh order bila-bila masa, harganya lebih murah, wanginya luar biasa, wanginya menarik perhatian ramai orang. Beli cepat, sudah ramai yang membeli, memberikan testimoni yang luar biasa. Okey. Ahli Parlimen Macang, Wan Ahmad Faisal dinasihatkan untuk membuat kajian sebelum mengkritik tindakan kumpulan wang simpanan pekerja KWSP yang memberi dividen tinggi kepada pencarum. Liana Marzuki yang juga bekas timbalan pendakwa raya berkata, dalam Seksyen 27 Akta KWSP 1991, sudah diisyaratkan bahawa KWSP perlu mengagihkan kadar dividen kepada pencarum menerusi nilai prestasi sebenar pelaburan. Ini bermakna, katanya, jumlah pelaburan selepas tolak kos yang ada, semua amaun itu perlu dijadikan dividen untuk rakyat. Semalam, Yang Berhormat Wan Ahmad Faisal, YB, buat bising semalam mengenai dividen tinggi KWSP menggunakan hampir semua pendapatan pelaburan. YB naik hairan, kenapa? Ni, kami nak bagi tuition low sikit, kata Liana. KWSP ini badan berkanun, bukan syarikat persendirian yang boleh suka-suka simpan keuntungan. Maka betullah tindakan KWSP tahun ini. Isytihar dividen tinggi guna hampir ke semua pulangan pelaburan. Apa kata sebelum YB komen dan buat PC itu, cubalah kaji sedikit. Katanya dalam satu hantaran di Facebook sambil menegur peranan Wan Faisal sebagai legislatur yang perlu lebih memahami undang-undang. Semalam, Wan Faisal mempersoalkan penggunaan hampir keseluruhan pendapatan KWSP pada tahun lalu untuk pembayaran dividen. Beliau mendakwa tindakan itu hanya untuk menenangkan pencarum. Saya nak tanya juga, apakah mungkin kerana kritikan pembangkang yang semakin kuat ke atas pengurusan KWSP menyebabkan mereka cuba menenangkan para pencarum? Itu soalan kami kepada KWSP, kata Wan Faisal. KWSP mencatatkan pendapatan pelaburan sebanyak 74.46 bilion pada tahun 2024. Jumlah agihan dividen pula membabitkan nilai sebanyak 73.24 bilion. Jadi akhirnya Wan Saiful kena ajaran templakan, bahkan kena muka sendiri. Cuba malukan kerajaan, sendiri kena malu. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda.